Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, hari ini kita masih meneruskan pengajian kita daripada hadis Bulughul Maram, bab salatul musafir wal marid, bab berkenaan dengan salat musafir, iaitu jamak qasar, salat jamak jamak qasar. Hadis-hadis yang berkait dengan salat jamak dan juga qasar, dan juga salat orang sakit, salatul marid. Salat musafir sebagaimana kita sebut tadi, iaitu jamak dan juga qasar, atau qasar dan juga jamak. Memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2, dan juga menghimpunkan salat dua salat dalam satu waktu, iaitu menghimpunkan maghrib dengan isyak, zuhur dan juga asar, sama ada taqdim atau takhir. Adapun orang sakit, iaitu salat sebagaimana Nabi SAW sebut, salatlah berdiri, kalau tak mampu salat sambil duduk, kalau tak mampu salat sambil berbaring. Dan di sana, itu secara jumhur ulama lah, termasuk Imam Syafi'i, bagi orang sakit ni itu sajalah rukhsah dia. Tapi Imam Ahmad, hatta orang sakit boleh untuk jamak, kerana di sana ada dalam di sisi Imam Syafi'i rahimahullah, mengikut Imam Syafi'i, jamak ini hanya boleh dengan sebab dua sebab, iaitu musafir, safar, dalam bahasa Arab safar. Yang keduanya hujan, yang dipanggil jamak takdim. Bagi orang yang biasa salat berjamaah, harus untuk dia menjamakkan jamak takdim, menghimpunkan asar ke dalam zuhur dengan sebab hujan. Nanti dia pulang, nanti dia tak perlu lagi lah keluar ke masjid untuk asar. Dia himpunkan maghrib dengan isyak, makna dia sembahyang maghrib, kemudian terus sembahyang isyak di masjid, kemudian pulang ke rumah, makna isyak tak perlu keluar lagi lah untuk mengerjakan salat berjamaah. Itu dia panggil jamak. Kerana hujan hanya satu jamak sajalah, jamak takdim, tidak ada jamak takhir. Imam Ahmad dia menambah satu lagi, ada 3, iaitu selain daripada jamak kerana musafir dan juga hujan, jamak kerana masyaqqah, jamak kerana kepayahan. Contohnya orang sakit, dia orang sakit nak salat berulang kali memang berat pada dia, maka dibolehkan jamak ikut Imam Ahmad. Cuma ulama-ulama yang lain ada juga jamak, dia panggil jamak suri. Yang jamak suri ni iaitu melewatkan salat yang pertama, sebaik saja bagi salam tu habis waktu, kemudian terus masuk solat yang kedua. Itu jamak suri. Dan kalau ikut dari segi hukum sebenarnya tak jamak pun, sebab dia masih dalam waktu, cuma dianjakkan waktu yang pertama. Sebagai contohnya, zuhur tamat pukul 4 suku, jadi dia sembahyang zuhur pukul 4 10 minit, selesai zuhur terus masuk asar, jadi dia sembahyang pula asar di awal waktu. Itu dia panggil jamak suri. Jamak dipanggil dari segi nampak jamak tu sebenarnya tidak jamak. Jadi dalam masalah ini, sebelum kita baca hadis, pendapat Imam Ahmad ini diperlukan pada zaman ini, terutama sekali bagi orang yang, sebagai contohnya doktor yang nak masuk bilik bedah,
Itu bagi contoh, dia masuk bilik bedah 6 jam, 8 jam. Takkan dia tengah bedah tu nak berhenti. Nak berhenti semayang, mati kawan tu. Jadi dia boleh ambil pendapat Imam Ahmad ini. Itu sebab itu perbezaan khilaf di kalangan ulama itu memberi rahmat lah. Memberi, dia panggil, kemudahan kepada umat. Jadi bila seorang doktor itu dia nak masuk bilik bedah, katalah pukul 2 petang. Dia mungkin hanya akan selesai pembedahan itu maghrib contohnya. Jadi dia boleh sebelum masuk bilik bedah itu dia buat jamak takdim. Dia sembahyang zuhur, kemudian diikuti dengan asar, mengambil pendapat Imam Ahmad tadi, iaitu jamak kerana masyaqqah, kerana keperluan. Dan begitu juga baru ni musim Covid, ada petugas-petugas pun maknanya difatwakan boleh untuk beramal dengan pandangan tersebut. Jamak kerana masyaqqah. Masyaqqah iaitu kepayahan. Nanti kita akan jumpa juga insya-Allah dalam hadis adalah Rasulullah kata Ibnu Abbas pernah melakukan jamak ketika baginda di Madinah. Ketika baginda di Madinah. Nanti kita akan tengok huraian ulama berkenaan dengan hadis tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidat as-salatu fi al-madi bina'ul majhul. Itu tentang mengenai bahasa Arab. Asalnya ialah awwalu ma faradallahu as-salata. Tapi bila dibuang fa'il, maka dibaca dengan furidatus salah, difardukan. Awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini fa uqirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Muttafaqun alaihi. Walil Bukhari summa hajara fa furidat arba'an wa uqirrat salatus safari 'ala al-awwali zada Ahmadu illa al-maghriba fa innaha witrun nahari wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'atu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, yakni menceritakan awal pertama salat. Tentang tulis itu mula-mula. Yang mula-mula salat itu maksud dia. Diwajibkan adalah 2 rakaat. Itu mula-mula sekali salat. Sebelum turunnya salat 5 waktu sehari semalam, diwajibkan salat pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian ditetapkan salat safar. Jadi sebaiknya dia terjemah dikekalkan. Dikekalkan. Salat safar, yakni ketika berpergian itu 2 rakaat sebagaimana asal. Itu maksud dia. Kemudian maksudnya di sini adalah setelah turunnya salat 5 waktu, dikekalkan salat ketika musafir sebagaimana asal, iaitu 2 rakaat. Dan disempurnakan salat hadar, yang mukim. Makna disempurnakan ialah tamam 4. Itu maksud dia. 4 rakaat. Sebab tu kita sebut selalu istilah, kita selalu sebut qasar lawan apa? Saya nak buat qasar. Mana pendek. Kalau lawan dia, saya nak sembahyang tamam. Itu bahasa dia tu. Wa utimmat salatul hadar. Ditamamkan salat hadar. Hadar mana dalam negeri, ketika mukim dalam negeri, mana disempurnakan 4. Tapi ketika musafir dikekalkan. Jadi sebab itu sebagai ulama, Imam Abu Hanifah kata, ketika musafir tak boleh buat tamam. Wajib qasar. Sebab di sini Allah Ta'ala sebut permulaan diwajibkan sembahyang itu 2. Kemudian dikekalkan kewajipan 2 itu ketika musafir. Dan diubah menjadi tamam, iaitu 4 ketika dalam mukim, dalam negeri. Jadi kata Imam Abu Hanifah, maknanya mesti, wajib. Yang tidak ada salat tamam ketika musafir. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata, rukhsah, harus terpulang. Nak sembahyang tamam pun boleh,
qasar pun boleh. Imam Ahmad kata tidaklah sampai wajib, tapi sebaiknya nanti meninggalkan qasar makruh. Ya, meninggalkan qasar itu adalah makruh. Jadi itu pendapat ulama. Bagi Imam Bukhari, muttafaqun alaih, hadis itu apa makna muttafaqun alaih? Bukhari dan Muslim. Bagi Imam Bukhari diterangkan, makna dalam Sahih Bukhari saja, Sahih Muslim tidak ada yang ini. Kemudian beliau hijrah. Beliau siapa di sini? Nabi Muhammad SAW berhijrah, maka diwajibkan salat 4 rakaat. Mana selepas hijrah, maknanya turun salat 5 waktu lah, ataupun maksud hijrah sini sebaik, ataupun sebelum hijrah sikit masa, kerana salat 5 waktu diturunkan setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Maka diwajibkan salat 4 rakaat dan ditetapkan salat safar. Tetap dan tulis itu dikekalkan. Salat musafir atas salat fardu yang pertama, iaitu apa? 2 rakaat. Kerana asal-asal salat fardu itu adalah 2 rakaat. Imam Ahmad menambah, kecuali Zada Ahmad. Makna Zada Ahmad maknalah musnad lah. Tadi sebut Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau Zada Ahmad, bukan Imam Ahmad dia pandai-pandai tambah hadis, tak. Mana dia menambah, maknanya dia meriwayatkan lafaz hadis dengan tambahan, itu maksud dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila-bila masa baca kitab hadis ni, bila Imam Bukhari menambah, Imam Ahmad menambah, bukan makna dia pandai-pandai tapi tambah hadis tu pergi rendang. Maknanya dia menambah riwayat. Mana dia meriwayatkan dengan tambahan, dia panggil. Mana dia ambil riwayat itu daripada sahabat juga. Cuma ada tambahan. Sekali lengkap melengkapi. Imam Ahmad menambah, yang ini menambah dalam periwayatannya, kecuali salat maghrib, kerana witir siang. Salat maghrib dikekalkan 3 kerana dia adalah witir siang. Jadi sebab tu malam pun kena ada witir. Bila tuan-tuan tak bangun witir, makna malam tak tutup. Dia mesti tutup, jadi ganjil. Siang tu memang Allah Ta'ala plan dah. Maghrib 3 rakaat. Mana siang ganjil lah. Yang malam pula disuruh kita untuk ganjilkan sendiri dengan witir. Tapi kita tak ganjil-ganjil. Sebab tak bangun witir. Hari selepas ni tak boleh tinggal dah witir. Kerana Allah, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu witr, esa. Sebab esa ni, bila satu dia akan pergi pada 3, 5. Dia Allah Ta'ala suka yang ganjil. Jadi sebab itu diajar kita, disuruh untuk malam sembahyang witir. Dan siang dah ditutup dengan witir, iaitu witir siang, iaitu solat maghrib. Sebab itu tak boleh dipendekkan. Kalau tuan-tuan pendek jadi 2, dia tak witir lah. Maghrib dia jadi genap balik. Adapun subuh, kenapa subuh tak dianjak jadi 4 macam sembahyang lain? Subuh kerana solat subuh bacaannya dipanjangkan. Jadi kalau memang sunat baca panjang. Cuma orang Melayu saja dia standard bila-bila masa dulu, kini dan selama-lamanya. Qul rakaat pertama, qul rakaat kedua, qul Allah. Kecuali kalau dia kadang-kadang sampai berjangkit dengan imam. Dia sepakat dengan makmum dan makmum nak pendek, pendeklah dia pun subuh. Subuh sunat panjang. Subuh sunat panjangkan bacaan. Bacalah sekurang-kurangnya An-Naba' ke, atau An-Nazi'at ke. Jangan baca Qul sembahyang subuh. Jadi kena panjang lah. Lain kalau tuan-tuan bayang di rumah tu sendiri-sendiri. Ini masjid. Masjid ni tempat syiar. Masjid tempat syiar. Tempat syiar ini kena bagi masyarakat tahu apa yang menjadi sunnah Nabi. Itu masjid. Biarlah masyarakat, anak-anak kita ni dia tumbuh, membesar dalam dia tahu masyarakat dia berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab itu masjid. Kalau sendiri-sendiri itu terpulanglah. Tuan-tuan nak ambil rukhsah. Tapi kalau masjid, imam, jangan duk kira rukhsah panjang. Dia kena tahu. Maknanya apa yang kalau betul ni macam mana, boleh tuan-tuan sekalian ya. Keterangan
Ini anak photostat ni daripada yang terjemahan oleh Dr. Haji Muhammad Rifai dengan Qushairi Misbah. Jadi dia ada keterangan. Itu yang lebihnya. Kita boleh tengok keterangan dia itu. Hadis ini pada asalnya mewajibkan salat qasar dalam bepergian musafir. Iaitu kerana apa? Kerana kata furidat berarti wujibat, diwajibkan. Diwajibkan asas-asas salat itu 2 rakaat. Kemudian dikekalkan. Itu maksud dia tu. Dikekalkan 2 itu ketika musafir dan ditambah menjadi 4 ketika dalam negeri. Jadi kalau ada hadis guna furidat, maka itu menunjukkan bahasanya ketika musafir mesti qasar. Dan tuan-tuan tulis tu. Dan begitulah yang dipandang oleh Imam Abu Hanifah. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pula kata qasar itu rukhsah keringanan. Maknanya terpulanglah nak buat qasar boleh, nak buat macam mana biasa pun boleh. Tapi kata Imam Syafi'i menyempurnakan, dan menyempurnakan adalah lebih baik. Dan menyempurnakan adalah lebih baik. Asal tak begitu tepat. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i dia pendapat dia begini. Kalau perjalanan itu 2-3 mahalah ke atas, afdalnya qasar. Walaupun taklah sampai wajib. Afdal qasar. Tapi kalau perjalanan tu 2 mahalah, tapi tak cukup 3 mahalah, yang afdalnya adalah tamam. Boleh faham ya? Ya. Tak faham tak apalah. Kau tak gitu tuan keliru. Dan ni kita ambil senang dah. Maknanya afdalnya adalah qasar. Afdal qasar. Bila-bila masa pun tuan-tuan musafir, cukup syarat musafir, jarak dan sebagainya, nanti kita akan tengok jarak. Jangan rasa ragu-ragu, buatlah, kerana Rasulullah tidak pernah sembahyang tamam ketika dalam musafir. Tidak pernah. Walaupun nanti kita akan jumpa hadis Sayyidina Aisyah kata, tapi aku lebih selesa untuk sembahyang tamam. Itu Sayyidina Aisyah, pendapat peribadi dia. Dia lebih selesa untuk sembahyang tamam, kerana bagi dia, dia kata, dia tidak menjadi keberatan bagi dia untuk sembahyang tamam. Tapi dari segi hakikat perbuatan Nabi sendiri, Nabi tidak pernah sembahyang tamam ketika musafir. Tidak ada hadis Nabi sembahyang tamam ketika musafir. Jadi cuma tuan-tuan dan puan kena beza 2. Qasar, jamak. Qasar afdal, sembahyang qasar berbanding dengan tamam. Tamam ni 4 lah. Tapi dari segi jamak, tidak jamak tu lagi afdal. Mana setiap waktu berhenti. Zuhur berhenti sembahyang 2. Lepas tu tadi asar pula berhenti sembahyang 2. Itu lagi afdal daripada tuan-tuan jamak dia panggil. Dari segi kalau segi jamak tak jamak mana yang afdal? Tak jamak lagi afdal. Tapi kalau nak jamak boleh. Tapi dari segi qasar yang tak qasar mana afdal? Qasar lagi afdal. Qasar lagi afdal. Jadi maknanya berhenti tiap-tiap waktu. Zuhur berhenti sembahyang 2 rakaat. Kemudian sambung jalan lagi asar berhenti sembahyang 2 rakaat. Maghrib berhenti 3 lah, maghrib tak boleh qasar. Nanti isyak berhenti. Tapi tuan-tuan sekalian kena ingat satu benda lah. Itu kalau kita sendiri drive, kita sendiri makna keluarga kecil dengan kereta. Tapi kalau ikut rombongan, tuan-tuan sekalian kena ikut ketua. Kecuali kalau ketua kata jangan sembahyang, tak boleh ikut lah. Tuan-tuan kena pecat lah kalau ketua macam tu, ganti orang lain. Selagi mana dia suruh tu benda haru, benda ma'ruf untuk masalah perjalanan, kena ikut. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian akan jadi tak teratur perjalanan tu. Dah ketua rombongan kata kita ada berhenti nanti zuhur ni semua buat siap-siap sembahyang jamak takdim. Kita tak akan berhenti dah nanti. Tiba-tiba ada sebahagian tu dia tak buat begitu. Bila asal, dia duduk paksa driver lah. Kena berhenti ni, nak tanggung dosa saya kah? Jadi terganggu perjalanan tu. Pada dasar jadual tu sudah dipanggil, sudah ada. Jadi sebab itu dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syariat ini, arahan ketua itu wajib ataupun perlu ditaati. Kemudian beliau berpegang dengan surah An-Nisa. Kenapa Imam Syafi'i tidak berpandangan seperti Imam Abu Hanifah?
iaitu wajib qasar. Sebaliknya kata dia rukhsah saja, keringanan saja. Makna ringan ni terpulang, boleh. Kalau nak ambil keringanan boleh, nak kekal dalam asal iaitu azimah pun boleh. Kerana dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala menyebutkan apabila kamu berpergian dalam bumi, mana berpergian, makna bermusafir di atas muka bumi ini, fala junaha alaikum an taksuru minas salah. Fala junaha alaikum. Tidak mengapa, kata Allah. Yang tidak mengapa, di sini terjemah apa? Tiada mengapa kamu mengqasarkan salat, mengqasar mendekkan. La junaha makna la ba'sa. Tidak mengapa maknanya harus. Kalaulah wajib, insya Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu mengqasarkan salat. Tapi Allah Ta'ala hanya sebut, kalau kamu dalam musafir, tidak mengapa untuk kamu memendekkan salat. Maknanya boleh, tidak wajib. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala kata," ya Rasulullah, dalam hadis tu, dulu waktu Allah Ta'ala menurunkan keringanan untuk qasar ini, kerana kita dalam peperangan, dalam keadaan dia panggil situasi sukar. Sekarang ni kita sudah berada dalam situasi mudah, lebih kurang itulah hadisnya. Apakah boleh lagi kita nak qasar? Kalau zaman Sayyidina Umar pun dia dah tanya soalan tu. Zaman-zaman kita lagilah mudah. Zaman kita sekarang ni lagi mudah. Musafir pun, jalan pun elok. Kalau zaman dulu naik kuda, tuan-tuan bayangkanlah naik kuda, naik unta. Boleh rasalah lenguh pinggang tu. Kemudian dengan panas lagi, padang pasir lagi, kita sekarang ni kenderaan, kereta, aircon. Lalu boleh lagi kaya Rasulullah kita nak qasar ni? Lalu Rasulullah jawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Itulah sedekah yang mana Allah nak bersedekah kepada hamba-hambanya. Terima sajalah sedekah Allah Ta'ala itu. Jadi bahasa kita jangan jual mahal. Mana Allah Ta'ala nak bagi rukhsah kepada kita, terima. Dan selepas ni kita akan jumpa hadis di mana Nabi menyebutkan Allah Ta'ala suka hambanya mengambil rukhsah sebagaimana dia suka hamba melakukan azimah. Azimah itu yang asal. 4 dia panggil azimah. Puasa itu azimah. Bila musafir boleh berbuka puasa. Itu Allah Ta'ala bila kita dah letih sebagainya, kita pun Allah Ta'ala bagi keringanan, kita pun ambil, terima. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Dan dia mana jangan rasa dia panggil bersalah, jangan rasa. Sebab itu kata Al-Alamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kita hamba ni, kita beribadat jangan ikut suka kita. Walaupun benda itu memang baik. Mesti beribadat mengikut apa yang Tuhan kita nak. Jadi setiap waktu tu kita kena tanya, Allah Ta'ala nak kita buat apa sekarang? Kita ikut beribadat, ikut tu. Jangan ikut yang kita nak. Itu bukan hamba yang setia, bukan. Hamba yang setia ialah dia sentiasa bertanya, Tuhan dia nak apa? Contoh tuan-tuan pejabat, kita ada majikan. Majikan masuk pagi, dia letak nota atas meja kita. Pagi ni kamu tolong susun fail atas meja saya tu, susun bagi elok. Kita sampai di pejabat pada ketika tu, kita tengok sampah berselerakkan di bawah. Kita pun buat yang tu dulu, sapu sampah dan sebagainya. Tak buat apa yang Tuhan kita suruh. Sapu sampah baik juga. Berat lagi daripada susun fail tu. Kemudian bila Tuhan kita main, majikan kita main, tengok fail tak tersusun. Dia tanya kita, kamu tak ikut arahan saya bagi ni, susun. Dia kata, Tuhan, saya walaupun saya tak ikut, tapi tengok bersih tak? Saya sapu sampah semua tu. Majikan kita kata apa? Iyalah, yang saya suruh lain. Mesti dia panggil, ada sebab dia suruh tu. Ya, contohnya mungkin pagi tu dia nak terima tetamu contohnya. Takkan tamu masuk dalam bilik dia semua. Contoh begitu. Jadi begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia suruh kita, mesti ada sebab. Mesti ada hikmah yang mungkin kita tak nampak. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita ada setengah daripada kita ini, dia wallahu alam tuan-tuan sekalian, kita pun sangka baiklah ada sebab tertentu.
Dia ada komitmen contohnya. Di waktu duha, komitmen. Katalah, dia nak berzikir sekian-sekian jumlah. Tapi dia tinggal sembahyang duha. Jadi tak betul lah. Karena waktu duha itu ada waktu ibadat yang mana Allah Ta'ala tentukan dengan hadis yang cukup banyak. Jadi kalau nak buat zikir daripada kita, zikir mutlak kita panggil, selepas itu. Selepas daripada kita buat ibadat waktu tu. Boleh faham tuan sekalian? Jadi sebab itu beribadat ni, sebab itu kita kena mengaji. Mengaji tengok Rasulullah nak kita buat macam mana. Waktu ni apa ibadat dia. Kalau dah free, dah tak ada, barulah kita buat apa yang kita rasa boleh mendatangkan, kita panggil, orang kata apa, adalah zikir-zikir tertentu yang bagi kita tu kita seronok dia panggil. Istighfar ke, selawat ke, tahmid ke dan sebagainya. Itu memang ada setengah orang tu masing-masing lah. Dia nak banyak istighfar ke, nak banyak selawat ke, nak banyak tahmid ke, untuk yang mutlak. Tapi setelah dibuat hak waktu tu dulu. Hak waktu tersebut. Kalau mula fardu subuh, subuh. Lepas subuh tu tuan-tuan sekalian, jangan terus pada zikir mutlak. Kerana selepas subuh, dia ada zikir pagi. Zikir pagi dulu. Itu yang Nabi ajak kita dulu. Jadi begitulah. Tuan-tuan sekalian. Solat maghrib, asal pertama 3 rakaat. Tulis itu. Asalnya sejak awal lagi, itu maksud dia. Sejak awal lagi 3 rakaat. Tidak pernah mengalami perubahan. Dan merupakan salat witir waktu siang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftir. Rawahu ad-Daruqutni wa ruwatuhu siqatun illa annahu ma'lulun. Wal mahfuzu an Aisyah min fi'liha. Wa qalat innahu la yashukku alayya. Akhrajahu al-Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi mengqasarkan salat dalam bepergian. Menyempurnakan, mentamamkan. Jadi ini hadis dari Aisyah, dia kata Nabi ini ada waktu dia qasar salat, dan ada waktu pula dia tak qasar, dia sempurnakan sembahyang 4. Dan berpuasa, mana ada ketika dia puasa, ketika musafir, dan ada ketika buka dia tak puasa. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis ni kelihatannya bercanggah macam kita sebut tadi. Perawi-perawi lain, sahabat-sahabat lain menceritakan Nabi waktu musafir dia tak pernah sembahyang tamam. Ini macam mana Sayyidatina Aisyah kata Nabi ini ada waktu dia sembahyang tamam, ada waktu dia qasar. Kata Imam Ibn Hajar, ni pengarang kitab kita ni, para perawinya semua terpercaya. Dari segi sanad, siqah semua hadis Aisyah ni. Hanya hadis ni ma'lul. Pula dah. Maklun ni apa? Maklun ni ada cacat. Illah. Maknanya hadis ni dari segi muhaddisin kata ada kecacatan. Macam mana boleh ada kecacatan? Padahal perawi itu dipercayai. Perawi itu maknanya daripada orang kata apa? Yang sahabat para ulama yang merekod hadis tu, Bukhari, Daruqutni lah di sini. Dia kemudian naik pada guru dia, naik pada guru dia sampai pada Sayyidatina Aisyah, siqat, dipercayai semua. Tapi kenapa hadis ni dia boleh jadi maklul, boleh jadi lemah? Ada kecacatan. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kajian hadis, dalam pengajian hadis, mustalah hadis. Sebab itu tuan-tuan sekalian kena ada masa juga ambil baca walaupun kitab yang kecil tentang mustalah hadis ni, supaya boleh tahu sahih, dhaif, hasan, macam mana ulama, mana ada bagi ada sikit dipanggil maklumat tu. Jadi dia hadis ini dinilai bukan matan saja. Matan ni mana an tu saja. Matan ni siqah semua. Tapi dia dinilai juga dari segi kandungan tu. Kandungan teks hadis tu sendiri. Karena sahabat-sahabat lain cerita berbeza sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah ini. Dan kebetulan ni pula Imam Daruqutni, dia dari segi kekuatan dia tu, dia tidak sekuat Bukhari Muslim. Dalam Bukhari dan Muslim menceritakan bahawa Nabi tak pernah tamam ketika dalam musafir.
Tapi main dalam riwayat Daraqutni ni ada cerita begitu. Jadi maka dia disebut apa tuan-tuan sekalian? Mungkin di sana ada istilah hadis, hadis mungkar, ada hadis syaz, iaitu hadis-hadis yang matan hadis itu menyalahi dipanggil hadis-hadis lain yang begitu masyhur. Ya? Jadi sebab itu dalam masalah ini kita sambung sikit lagi, lepas tu kita tengok apa pendapat ulama dalam masalah ini. Sedangkan yang terpelihara dari Aisyah tentang perbuatannya, ya, al-mahfuz. Jadi perbuatan ada ketika buat qasar, ada ketika tamam, itu yang dipanggil apa? Al-mahfuz. Dipanggil, mana yang direkodkan ialah perbuatan Sayyidatina Aisyah, bukan Rasulullah. Jadi di sini mungkinlah, maknanya perawi itu dia nak cerita bukan Nabi yang ada waktu qasar, ada waktu tamam itu. Itulah Sayyidatina Aisyah. Tapi sebahagian perawi pula dia nakal seolah macam Sayyidatina Aisyah itu meriwayat daripada Rasulullah. Padahal dia yang sebenarnya itu ialah perbuatan Sayyidatina Aisyah saja. Boleh faham sekalian? Jadi sebab itu kita balik kepada, dan Sayyidatina Aisyah dia bagi alasan sebab apa dia buat begitu. Ada waktu dia sembahyang qasar, ada waktu dia sembahyang tamam. Tak macam Rasulullah buat. Karena kata dia, sesungguhnya demikian itu tidak memberatkan aku. Mana bagi aku tak berasa berat untuk sembahyang tamam. Macam kita zaman ni lah, mungkin kita rasa saya nak sembahyang sempurna lah. Sebab rasa-rasa macam tak ada masalah bagi saya nak sembahyang 4, tak ada berat apa. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia bagi alasan itu. Tapi tuan-tuan sekalian, kita baca hadis ni, tapi kita ambil sebagaimana kita simpulkan tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan Imam Abu Hanifah, yang mereka mujtahid, mereka baca semua hadis, termasuk hadis Aisyah ni, masuk ada Sahih Bukhari, Muslim sebagainya, mereka menyimpulkan bahawa kalau Imam Abu Hanifah dia kata memang wajib, dan kalau kita ambil pendapat ulama lain pada itu, maknanya afdal. Jadi bila-bila masa pun tuan-tuan sekalian, yang afdal ialah qasar. Nah, kita buat qasar dalam musafir. Cuma dari sisi keterangan disebut bawah tu, hadis ini memperkuatkan ulama yang pendapat bahawa mengqasarkan salat dan perkara tidaklah wajib. Kerana Sayyidatina Aisyah sendiri pun dia faham begitu. Sebab itu ada ketikanya dia buat qasar dan ada ketikanya dia buat tamam. Ada tuan-tuan pasal nak tanya apa-apa takat tu? Takat ni. Mudahlah kita faham, no? Begitu. Ya. Ya. Kita tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita balik pada sebab. Sebab yang bolehkan kita jamak qasar tu apa dia? Sebab dia musafir. Jadi selagi mana kita berada dalam situasi musafir, maka selagi itu sebab berjalan, ulama kita menyebutkan dalam kaedah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum ni dia berlega bersama dengan sebab. Ada sebab, adalah hukum. Tidak ada sebab, tidak adalah hukum. Jamak qasar adalah rukhsah, wujud dengan sebab musafir. Ada musafir, adalah. Mana selagi mana kita dalam situasi musafir, maka selagi itu kita boleh jamak qasar. Tapi bila dah hilang sifat kita sebagai musafir, maka tidak boleh lagi. Maka yang perlu ditanya sekarang ni, ya, bila kita akan hilang sifat sebagai musafir tu? Yang pertama, apabila kita balik ke kampung, tu satu. Yang kedua, apabila kita singgah terlalu lama di satu tempat. Maka timbul pula persoalan, terlalu lama tu berapa hari? Imam Abu Hanifah kata 10 hari. Bila tuan-tuan singgah situ, niat dalam kepala nak duduk 10 hari lebih, maka habis sifat musafir. Tuan-tuan dah jadi mungkin situ. Tapi Imam Syafi'i kata 4 hari. 4 hari saja. Bila dalam kepala tu, tuan-tuan duduk seminggu. Mana lebih 4 hari lah. Maka habis, selesai. Tak ada. Tuan-tuan bukan musafir lagi. Tak termasuk hari tiba dan hari keluar. Mana 6 hari semua. 4 hari penuh. Situ.
Ya, Imam Ahmad pula dia tak kira 4 hari, dia kira waktu sembahyang 20 waktu. Kalau tuan-tuan memang berniat untuk duduk lebih kurang 4 hari jugalah. 5 kali 4 20. Ya, boleh begitu. Boleh faham no? Jadi kalau tuan-tuan berniat nak duduk 3 hari saja, sepanjang hari boleh jamak qasar. Kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad tu. Sebab dia panggil masihlah musafir. Tapi kalau tuan-tuan dah niat dan tuan-tuan umpan niat tu menduduk lebih 4 hari situ, 6 hari tak termasuk hari tiba, tak masuk, tak dikira. Hari nak keluar pun tak dikira. Jadi 6 hari semualah. Itu cara. Dan kalau tuan-tuan memang berhenti situ, memang nak duduk terus situ, tu lagi tak boleh lah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, anak kita bila dia dah berkahwin, dia beli rumah ke, dia sewa rumah tempat lain, dia balik di rumah kita, hari raya dan sebagainya, dia boleh jamak qasar. Sebab dia dah berubah pemukiman dia. Rasulullah asal di mana? Mekah. Kemudian berhijrah ke Madinah. Bila Nabi ke Mekah, dia buat jamak qasar. Walaupun dia lahir di Mekah. Macam anak-anak kita lah. Dia asal orang Poli, orang Tamun Tulang. Kemudiannya, tuan-tuan sekalian, dia pindah duduk mana-mana tu, Kuala Lumpur dan sebagainya. Dia balik hari raya. Jangan tuan-tuan bangkang dia pula. Tak boleh jamak qasar. Mana dia tahu, tuan-tuan tak tahu. Dia mengaji, tuan-tuan pun tak mengaji. Itu boleh faham cara ukuran tu. Nanti sampai nanti dia ada bab tentang jarak, tentang berapa hari. Dan ada situasi di sana. Ada situasi di sana di mana kita tak tahu berapa hari kita nak duduk. Kerana kita menunggu urusan selesai. Ya, di situ ada yang kata 18 hari. Kerana paling lama Nabi pernah jamak qasar adalah, ada hadis kata 20, ada 19, ada 18. Jadi ikutlah yang mana sampai pada ulama dia buat fatwa begitu. Dan ada yang kata kebetulan saja Nabi buat 20 hari duduk di Madinah, di Mekah. Semasa pembukaan Mekah, kalau takdirkan tak selesai lebih 20 hari pun Nabi akan tetap buat jamak qasar lagi. Sebab itu ada sebagai ulama kata sampai bila-bila. Contoh macam tuan-tuan bersekalian berniaga. Saya lagi tak habis barang, saya tak balik. Mana tiap-tiap hari tuan-tuan boleh jamak qasar. Ya. Dalam kapal lagi sakanlah. Pusing dunia. Yang tu insya-Allah nanti kita akan sampailah. Kita akan sampai, kita tengok pendapat ulama begitu. Ya. Dia bukan masalah laut ke tak laut. Masalah sekarang ni ialah jarak, dia panggil. Jarak. Berapa jarak yang mana kita tu dinamakan sebagai musafir? Kalau 1 kilometer orang tak panggil musafir, itu memang sepakat. Yang tu. Tuan-tuan pergi kampung sebelah itu tiba jamak qasar. Itu orang panggil melampau lah. Jadi sekarang tak ada ulama khilaf masalah itu. Sebab dalam nas dia tak ada ditentukan. Berapa jarak itu? Jarak dipanggil. Sebab itu sebagai ulama kata, asalkan ada tanda-tanda musafir pada kita. Ada tanda-tanda musafir pada kita. Musafir ni macam mana? Bawa beg pakaian. Itu musafir. Ada musafir, mana boleh buat jamak qasar. Dan sebagai ulama, jumhur ulama menyatakan bahawa 2 mahalah. Dua mahalah. Dan dari satu segi, ada orang kata, saya nak ambil pendapat yang tak terikat dengan jarak. Dari satu segi itu lebih susah daripada jarak. Sebab bila tuan-tuan nak pegang pendapat yang pertama, tuan-tuan kena ada sifat musafir tu. Kalau tuan-tuan keluar berlenggang, tak boleh. Sebab tak ada sifat musafir. Tak ada berlenggang saja. Mana tak musafir lah memang kita. Jadi lepas tu kalau jarak itu bagi Yana lah. Ukuran jarak itu dia lebih, orang kata apa, lebih senang kita nak ukur. Kita pakai jarak. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Abu Hanifah 130 km, 3 mahalah. Kalau ulama lain 2 mahalah, lebih kurang dalam 90. Kita ambil jarak itulah. Ambil jarak itu.
Jadi kalau melihat pada jarak, Langkawi tak cukup. Tak cukup jarak. Dia lebih kurang dalam berapa kilometer aja. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang saya, Ustaz, saya lebih yakin dengan benar pertama tadi, iaitu kita tengok musafir. Kalau tuan-tuan dah ada beg dan selian, kemudian persiapan dan sebagainya, memang bergerak dan memang ada masyakkah nak tunggu dan sebagainya, maka pendapat itu adalah pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang tarjihkan oleh Imam Ibn Taymiyah, oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan juga yang baru meninggal baru ni, Syekh Dr. Usul Qaradawi. Dia mentarjihkan pendapat, maknanya tidak ditentukan dengan jarak, ditentukan dengan sifat dia panggil. Mana kita musafir, kerana orang musafir ni, tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab musafir ni kita akan bertemu dengan kepayahan. Kalau tidak payah di perjalanan, sampai nanti kita letih dan sebagainya. Kalau kita sembahyang juga tu, sembahyang tu memang dia akan hilang dia panggil khusyuknya itu. Jadi sebab itu kita buat jamak qasar itu, kita sembahyang waktu kita kuat, maknanya segar, kita siap dan sebagainya. Nanti kita sampai itu insya-Allah nanti. Tapi tuan-tuan dah tanya awal, terpaksa jawab awal lah. Kira hari ni boleh habis semua tuan-tuan tanya. Soalan tuan-tuan bertanya tu kira habis semua hari ni. Ya. Ya, sampai. Ya. Ya. Sebab tu kita kena ingat begini tuan-tuan sekalian. Kita ni bila kita beramal dengan syariat ini, mana kita nak buat apa yang Allah Ta'ala suka pada kita tu. Itu yang kriteria yang penting. Bukan apa yang masyarakat nak pandang pada kita. Masyarakat ni dia ikut dia lah. Tambah sekarang zaman lah ada netizen. Ada mufti dia sendiri netizen ni. Kalau dia kira mufti netizen tu pakai habis terus lah kita ni. Sebab tu kalau tuan-tuan lah ni 2-3 hari ni banyak dipanggil ucapan-ucapan Dr. Usul Qaradawi Allah Yarham sampai kat kita. Salah satu yang dia dengar 2-3 hari baru ni, dia kata yang menjadi masalah besar, kepincangan besar, dia kata bila ada ulama pada zaman ini yang berfatwa mengikut keinginan pemerintah, dan lebih teruk lagi dia kata yang mengikut keinginan masyarakat. Dia tengok masyarakat nak macam mana, maka dia pun keluar fatwa mengikut masyarakat. Itu tuan-tuan sekalian menyebabkan masyarakat tidak belajar. Masyarakat merasakan bahasanya apa yang dia buat itu betul. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, jadi kita bertegaskan ustaz-ustaz pada zaman ini dia kena rajin untuk merujuk kepada Quran hadis, sampaikan. Walaupun kaum macam kita sebut tadi, kaul ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sebut begitu? Wajib qasar. Kenapa Imam Syafi'i dia sebut afdal saja, rukhsah dia panggil, boleh pilih, tapi afdalnya buat qasar. Kata Imam, kenapa Imam Ahmad kata makruh kalau tak buat qasar? Jadi ada nas dia. Ada nas, dia panggil ada sandaran. Jadi masyarakat kita ni terdidik. Bila ilmu saja mesti ada sandaran yang kuat. Kalau tidak jadi macam hari ini, siapa-siapa saja cerita semua ditelan. Kemudian masuk mistik, khurafat dalam masyarakat Melayu dan sebagainya, tak berubah masyarakat kita ini. Jadi puncanya kerana apa? Kerana dia panggil orang yang diamanahkan untuk menyampaikan ilmu itu sendiri acuh tak acuh, dan tidak mau membuat kepastian dari segi sumber dia panggil. Jadi kerana itu kita lebih dalam pengajian kita ni tuan-tuan sekalian, kita baca kitab. Kita baca kitab yang kita rasa ulama-ulama ni dia tolong memahamkan kita nas itu. Kalau nak senang ni tuan-tuan sekalian, kita cerita begitu aja. Cerita apa yang ada. Betul tak betul itu lain kira. Tuan-tuan dengar saja. Kita tak mau macam tu. Kerana kita di akhirat nanti kita akan bangun di hadapan Allah Ta'ala. Kalau benar, jujur, kita akan diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau salah, tuan-tuan sekalian, akan ditanya, akan dipersoalkan. Apatah lagi agama ni, kalau salahnya itu akan membabitkan masa depan kita di akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, kita baca satu saja hadis lagi, kemudian
kita tamatkan majlis kita insya-Allah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Rawahu Ahmad wa sahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah merasa senang kemurahannya itu dikerjakan. Dia terjemah merasa senang. Allah Ta'ala yuhibbu, mana Allah Ta'ala suka. Suka rukhsahnya, mana kemurahannya itu dikerjakan. Mana tuan bersekalian, asas semayang 4. Itu azimah. Kemudian rukhsah 2. Mana Allah Ta'ala suka kita buat 2. Mana dia suka kita ni ambil keringanan yang dia bagi. Bila kita bulan Ramadan wajib puasa. Tapi dalam musafir, kata Allah, "Faman kam minkum maridan aw ala safarin", barang siapa yang di kalangan kamu sakit atau dalam musafir, dia boleh berbuka puasa. Tapi dia kena ganti pada hari lain. Jadi sebab itu, kalau qasar lagi afdal, tapi kalau puasa boleh, tapi puasa lagi afdal. Wa antasumu khairul lakum, kerana Allah Ta'ala sendiri sebut bahwasanya puasa itu lagi baik. Tapi kalau kita letih, yang boleh maknanya memang letih sangat-sangat, kita buka puasa, memang Allah Ta'ala nak gitu. Mana selagi kuat kita puasa, tapi kalau ada letih dan kita buka puasa, memang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala nak begitu. Sebab itu tuan-tuan bersekalian, ada hadis Nabi, walaupun tak masuk bab kita, dia bab puasa. Pernah satu ketika Nabi musafir dengan sahabat-sahabat. Nabi buka puasa. Dan yang lain-lain ada yang tak buka puasa. Dan kemudian yang tak buka puasa tu dia letih. Sampai orang yang buka puasa terpaksa tolong dia pula. Nabi kata, pada hari ini, orang yang berbuka lagi afdal daripada orang yang tak berbuka. Walaupun orang yang buka dia tak ada nak ibadat, dia tidak duduk dalam ibadat. Yang tak berpuasa tu dia duduk dalam ibadat, tapi dia nak kena tolong orang lain pula tolong dia pula. Orang yang berbuka pula tolong dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tengok keadaan kita lah. Dan kalau kita perlu ambil rukhsah, kita ambil rukhsah, dan itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala, yang diridai oleh Allah pada kita. Sebagaimana Allah membenci antu'ta maksiatuhu, kemaksiatan dikerjakan. Mana Allah Ta'ala suka kita ambil rukhsah, sebagaimana dia benci kalau kita terlibat dengan maksiat. Hadis dari Imam Ahmad dan dianggap sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Dalam satu riwayat yang lain diterangkan, sebagaimana Allah merasa senang ketentuan-ketentuan yang dikerjakan. Azaim, yang mana ketentuan yang asal. Allah suka hambanya itu mengambil rukhsah, sebagaimana dia suka hambanya itu melakukan yang azimah pada waktu-waktu yang biasa. Keterangan hadis ini menunjukkan bahawa mengerjakan kemurahan yang sudah diberikan oleh Allah, seperti mengqasar salat dan perjalanan, itu lebih utama dan lebih disukai daripada ditinggalkannya. Sebab itu Nabi, tuan-tuan bersekalian, dalam musafir dia tidak pernah buat tamam, dan dia sentiasa mengambil rukhsah. Hadis ini sesuai dengan ayat 185 dan surah Al-Baqarah, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Yuridu bikum yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Sebab itu Nabi sendiri pun sebut, bu'istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutuskan oleh Allah untuk membawa agama yang hanif. Hanif iaitu yang hanya cenderung kepada kebenaran, berpaling ke kebatilan. Pada yang sama, as-samhah, bertolak ansur, memberi keringanan, tidak ada kepayahan. Boleh tuan-tuan bersekalian, ya? Itu hadis kita, 3 hadis kita baca pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada tuan kemuskilan.
Hadis selepas ni tu tuan-tuan baca tengok tu ada 90 km, 80 km, 70 km, 3 mil dan lain-lain. Itu pendapat ulama jarak. Minggu depan insya-Allah. 3 mil ni berapa? Ada ulama kata 3 mil. 3 mil dah boleh buat jamak qasar. Kali dengan 1.6. 1 mil 1.8 kilo. Kali dengan berapa? 3 mil. 3 ambil 2 lah, 2 kilo. 2 kali 6. 2 kali 3, 6 kilo. 6 kilo. Maknanya kalau zaman hari ini kita berasa macam Allah 6 kilo boleh tak? Cuba bayangkan zaman dulu. Unta dulu 6 kilo. Maknanya tuan-tuan bayangkan 6 kilo. Daripada Tamun Tulang nak main harau. Gitu. Naik unta. Kalau tuan-tuan nak try tengok, tuan-tuan naik basikal. Kita hari ni kita suka gambarkan sesuai dengan zaman kita, tak apalah. Tapi zaman dulu dia susah. Agak susah. Zaman dulu tuan-tuan sekalian, dalam hadis dia panggil selagi mana seseorang itu dia mendengar azan maka wajib Jumaat. Lagi dengar azan dia wajib Jumaat. Sesuai dengan zaman tu tak ada mikrofon. Maknanya agak-agak seorang Bilal habis kuat suara dia, berapa boleh sampai? Mungkin dalam setengah kilometer sampai. Mana dia renggah dengan ni lah. Takat tu lah makna wajib. Contoh macam orang dalam, orang kita kata apa? Orang kampung sebelah Madinah. Takat tu lah wajib dia main Jumaat. Tapi zaman hari ni, bila ada mikrofon, azan dapat didengari sampai mungkin 3 kilometer. Tapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala mentakdirkan ada motosikal, ada kereta. Maknanya begitu tuan-tuan sekalian. Cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala takdirkan zaman tu pun dah ada motosikal. Zaman tu dah ada mikrofon. Dah ada mikrofon tapi tak ada motosikal, tak ada kereta. Azan boleh sampai 3 kilometer. Macam mana mereka nak datang tu? Nak berjalan kaki begitu jauh. Bila Jumaat diwajibkan. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, maknanya kita ni dari segi hukum ni dia tidak semestinya boleh diandaikan berdasarkan pada perkembangan semasa. Kena tengok dari segi orang panggil ruh syariat tu macam mana. Kehendak syariat tu macam mana, hikmah syariah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Azimatun. Azim ni makna kesungguhan. Maknanya perlu benda yang dipanggil apa? Yang asal. Ya, hanya dalam situasi yang kita boleh bersungguh-sungguh saja kita boleh laksanakan. Maknanya bila kita azam lah, orang Melayu panggil azam. Maknanya bila kita duduk dalam negeri, tak ada apa-apa yang mengganggu kita. Tidak ada penyakit, tidak ada sakit, tidak ada masyakkah. Jadi kita memang tidak ada alasan untuk kita tak boleh sembahyang 4. Tapi di sana ada situasi-situasi yang menyebabkan dia panggil apa? Kita sukar, payah. Jadi keazaman kita yang nak buat, kalau nak buat penuh pun boleh, tapi maknanya dia tak akan boleh sempurna. Akan terganggu dia panggil itu, keazaman tu. Sakit sebagai contohnya. Maka pada ketika itu daripada azimah pergi pada rukhsah. Rukhsah ni makna keringanan, simple dipanggil. Boleh buat dengan mudah. Nak sembahyang dengan berdiri. Nak sembahyang dengan berdiri memerlukan kepada kekuatan tubuh. Memerlukan kepada sihat. Tapi kalau situasi mana tidak ada dipanggil keazaman kita sudah orang panggil apa? Bila tubuh dah tak kuat, sakit, letih, mana keazaman pun akan jadi rendah. Maka pada ketika itu pergi pada rukhsah, keringanan. Boleh tuan-tuan sekalian. Asalkan kita jangan berlalu masa tanpa ibadat. Bertemulah dengan Allah Ta'ala. Walaupun dengan keadaan letih,
buat, jangan kamu tak jumpa langsung Allah Taala. Dan ulama khilaf setakat mana tu. Sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi tadi, mana daripada baring ke atas. Maknanya selagi mana kita boleh solat dengan berbaring, maka dituntut. Tapi kalau dah sampai kita kata nak berbaring pun dah tak boleh. Nak berbaring pun tak boleh, makna sebagai ulama kata gugur solat. Dan sebagai ulama kata selagi mana boleh gerak kepala, masih boleh solat. Jadi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, bila yang pertama sekali kita sendiri pun tak tahu sejauh mana kita boleh buat ibadat waktu kita sakit nanti. Maka waktu ni dah tengah sihat lagi ni, buatlah bagi sungguh-sungguh. Nanti bila sakit nanti serahlah. Kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat pun tak payahlah tuan-tuan sekalian. Sampai kita kata, sebab ada setengah orang ni dia kata kok mana pun kena buat juga. Tak apalah, dia tak sakit lagi. Ada setengah ustaz ni dia agak memberi pandangan itu agak kritikal. Dia agak dipanggil begitu. Dia maknanya sebab itu ketika rukhsah ni dia bergantung pada situasi kita. Ada setengah sebagai contohnya semayang sambil duduk. Sebagai contoh. Ada ustaz-ustaz yang bagi pendapat standard. Selagi boleh berjalan, tak boleh semayang sambil duduk. Dia kata berjalan boleh. Daripada kereta boleh. Takkan tak boleh berdiri waktu ni. Tuan-tuan sekalian, berjalan boleh. Pergi ke sampan, boleh berjalan. Kemudian tuan-tuan nak semayang atas sampan, boleh berdiri. Tak boleh. Itu berjalan boleh. Itu menunjukkan tuan-tuan sekalian, itu standard yang tak orang panggil apa, itu ukuran yang tak standard. Ada orang dia berjalan boleh, tapi bila dia berhenti dia jadi terhuyung-hayang. Dia tak stabil. Maka pada ketika itu tak boleh kita fatwakan bila berjalan boleh, kok mana kena berdiri. Jadi sebab itu dia panggil fattaqullah, standardnya kita balik pada Quran hadis. Nabi sebut macam mana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mengikut yang kamu mampu. Jadi kita tanya sekarang ni, berjalan boleh? Dia kata boleh. Nanti nak berdiri tu boleh? Dia kata boleh Ustaz, tapi lama sangat tak boleh. Berdiri setakat mana boleh dulu. Letak kerusi di belakang. Dan dia kemudian agak-agak bila nak rokok tak boleh sambil berdiri, baru duduk. Tapi kalau dia kata Ustaz, saya ni berjalan boleh. Tapi kalau berhenti transit saja, alamat saya akan terbalik. Maka pada ketika tu kamu semayanglah daripada awal lagi sambil duduk. Kerana memang kamu tak boleh berdiri. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Orang sakit ni dia tak boleh tanya orang sihat. Nak keluar fatwa untuk orang sakit kena tanya dia tu sendiri. Qadiyah khassah dia panggil. Maknanya situasi yang berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.